wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT pada malam ini dapat kita bertemu untuk meneruskan tadabbur surah Al-Mulk pada ayat ketiga, ayat 3. Betul? Boleh buka surah Al-Mulk. Jadi Quran ini merupakan sebuah kitab panduan yang perlu yang dipertanggungjawabkan kepada kaum muslimin, kita semua. Dan ia sebagai, Allah kata apa? Qad ja'akum ya ayuhan nas qad ja'akum minallahi surah 5, muka surat 5 dan 2. Di pada ayat yang pertama, auzubillahi minasyaitonirrajim, Allah telah menyebutkan surah Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha berkat Allah. Jadi makna tabarak ni kita dah bincangkan lah. Saya lalu dulu ringkas review daripada awal ni. Jadi tabarak juga makna ta'ala, maha tinggi, ataupun tasabbaha, maha suci, ataupun juga makna dia maha pemberi kebaikan, maha memberi kebaikan sebanyak-banyaknya. Alladzi biyadihil mulk, iaitu yang di tangannya al-mulku, segala kerajaan. Jadi di tangan Allah lah segala kerajaan. Sebagaimana kalau kita baca surah Ali Imran ayat 19 kan, doa ni selalu kita baca. Ali Imran ayat kan, ayat 27, ayat 26 sebelum tu, ayat sebelum. Ini antara juga kan, selalu kalau kita baca qulillahumma malikal mulki, katakanlah ya Allah yang memiliki kerajaan, seluruh kerajaan. Jadi bagi kaum muslimin yang berdoa juga, kita kena akui yang Allah ni pemilik seluruh kerajaan, yang di langit, di bumi. Surah 3 ayat 27, 26 kan. Jadi kalau nak faham ayat yang Allah kata biyadihil mulk ni, di tangannya, surah Al-Mulk tu, boleh buka dalam ayat surah Al-Imran ni ayat 26. Jadi dalam bentuk, didatangkan dalam bentuk doa Allahumma kan, doa dengan menghinakan diri kita, dengan mengakui keagungan Allah. Jadi dia siapakah Allah? Malikal mulk, dia adalah yang memiliki segala. Bila al-mulk ada alif lam tu, antaranya namanya lil istighraq. Maknanya apa? Keseluruhan,
semua bentuk kerajaan yang ada. Bahkan segala bentuk alam yang ada, alam jin ke, alam malaikat, alam manusia kan, bahkan alam barzakh, alam hari kebangkitan nanti, semuanya adalah siapa pemilik dia? Allah. Tu'til mulka man tasha', dialah memberikan kerajaannya kepada siapa saja yang dia kehendaki. Jadi sebenarnya hakikatnya yang dapat ni di tangan kita ni, bila kita dapat pangkat, dapat kuasa, dapat apa saja, sebenarnya siapa yang bagi? Allah, bukan usaha kita pun. Betapa ramai orang yang usaha sama juga tak dapat kan. Allah pilih siapa jadi daripada kalangan yang sama usahanya, tapi Allah pilih orang ni dapat, yang lain tak dapat. Itu buktinya sebenarnya yang berikan adalah Allah sebagai ujian untuk kita. Kemudian watanzi'ul mulka mimman tasha', dan juga dia boleh cabut bila-bila masa siapa kan yang dia kehendaki. Wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi ini keterangan bagi ayat itu, kerajaan di sisi Allah. Demikian juga kalau buka dalam surah Fussilat, ya, kerajaan Allah secara sepenuhnya kalau kita tengok dalam surah Fussilat, ayat 16. Surah 40 ayat 16. Fussilat, surah bukan Fussilat. Surah 40 surah apa? Ghafir. Ayat 14. Ayat 16 ayat 16. Tengok pada ayat tu, nampak? Jumpa. Diambil dua ayat ni cukup nak fahamkan makna tu. Yang Allah kata yaumahum barizun, pada hari semua mereka ini barizun maknanya apa? Barizun ni maknanya jelas nampak semua, tak ada lagi tersorok lagi dah. Surah 40 ayat 16, muka surat 468. Boleh? Muka surat 468 dalam mushaf. Jadi pada hari mereka barizun maknanya apa maksud dia? Mereka siapa? Semua makhluk Allah berbaris, maknanya jelas, tak ada yang boleh sembunyi. Tak ada yang boleh sembunyi. La yakhfa 'ala Allahi minhum syai'. Tidak ia bersembunyi di atas Allah daripada mereka sesuatu pun. Ini satu pun benda tak. Sebab apa? Hari itu macam mana bumi ni? Bumi ni hari tu macam dihapuskan semua kan. Macam ada sebut dalam hadis, macam kapas yang putih yang tak ada apa-apa dah. Jadi segala bentuk bahan yang boleh menyebabkan kita ni terlindung ni di bawah ni kan, bawah pokok ke, dalam rumah ke, apa saja sebab untuk manusia ni boleh berteduh tak ada, kecuali naungan ketika itu naungan daripada Allah kan. Jadi semuanya tak ada sembunyi. Bahkan apa lagi tak sembunyi? Apa yang tersorok dulu? Pahala kan? Nampak tak pahala? Pahala tak nampak sekarang, tapi nanti nampak. Jadi apa saja yang dulunya difikirkan tak wujud, bila orang tu tak beriman dengannya, dan ketika itu wujud semuanya. Bahkan yang paling menakutkan apa dia yang nampak? Ketika itu semua orang yakin sungguh. Apa? Ni paling takut daripada semua benda. Cuba buka surah biasa kita baca. Surah apa? Surah At-Takatsur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla law ta'lamuna ilmal la tarawunnal jahim. Nampak betul-betul jahim, neraka. Itu yang paling menakutkan. Kemudian baru ketika itu semuanya yakin dengan berita ghaib yang dulu disampaikan melalui wahyu ni, yang dulu mereka tak yakini.
Jadi ketika balik, tak apa, itu kita hafal surah tu kan. Balik pada surah sekarang ni, dia kata la yakhfa 'ala Allah minhum syai'. Tidak ada sembunyi sikit pun. Lalu Allah bertanya, limanil mulkul yaum, siapa sekarang pemilik kerajaan ni? Jadi Allah kata aina mulkul ard, mana raja-raja yang mengaku raja kat dunia dulu, mana? Semua senyap. Sebab apa? Tidak ada siapa yang pun boleh bercakap-cakap kan, melainkan dengan izin daripada Allah. Bahkan para malaikat juga yang dekat dengan Allah juga tidak diberi izin untuk berkata-kata. Itu dalam surah An-Naba. Itu dalam surah An-Naba ayat 38. Surah 78. Surah 78 An-Naba ayat 38. Muka surat berapa? Maaf saya tak tulis. Surat 583. 583. Tadi surah apa? Ali Imran. Kemudian surah ayat 38 kan. Yauma yaqumur ruh. Jadi ini juga maksud dia hari kerajaan milik Allah, iaitu Maliki Yaumiddin yang kita baca surah Fatihah. Maliki Yaumiddin, hari pembalasan. Inilah kerajaan yang terakhir setelah binasa semua yang ada tu sebelum ni. Tak ada lagi dah tempat. Dan Allah bagi peluang kerajaan-kerajaan lain ni untuk manusia ni gunakan. Allah bagi kebebasan. Hari ni langsung tak, siapa pemilih dia? Allah kawal semua dah. Jadi dalam ayat ni Allah kata yauma yaqumur ruh, pada hari itu semua para malaikat ruh, iaitu Jibril, wal malaikah, dan juga para malaikat saffa, bersaf. Kemudian apa Allah kata dalam ayat ni? La yatakallamun, tidak ada siapa pun yang boleh bercakap-cakap. Kan? Jadi hari ni kalau macam kita kat dunia pun ada juga macam tu kan. Kita contohnya kat sekolah dulu ada perhimpunan. Siapa bercakap cikgu marah. Itu pun dah takut dah. Itu baru guru disiplin. Itu baru guru disiplin. Bayangkan ni siapa? Allah Akbar. Dengan malaikat dia yang besar mana malaikat, antaranya malaikat bawa arash ni besar mana? Telinga dia dengan bahu je berapa tahun? Ada riwayat kata 500 tahun nak sampai dari sini ke sini kan. Besarnya malaikat tu. Kan? Ketika itu apa? Siapa berani cakap kakak? Tak ada siapa berani cakap lah. Semua pandang-pandang je. Kan? Kalau tengok lagi dalam surah Al-Ma'arij, cuba tengok surah Al-Ma'arij. Ayat 10, surah 70 ayat 10. Jadi kita kalau kat perhimpunan pun kan, sekolah, kawan member ke, bawa jumpa ke, kita nak borak-borak main mata tengok-tengok je kan. Cuba tengok kat ayat ni. Wala yas'alu hamiman hamima, ayat 10. Tidak ada seorang pun, hamiman ni apa? Sahabat karib dia yang bertanya sama-sama, senyap semua. Kemudian apa dia kata lagi? Ayat kata yubassarunahum, mereka saling tengok sama mereka. Yawaddul mujrimun, orang yang ada dosa nanti. Jadi mujrimun ni umum lah, siapa yang rasa dosa, dia sendiri tahulah dia ada dosa kan. Sangat ingin lau yahtadi min azabi yauma izin bibani, sangat ingin kalaulah dia boleh selamatkan diri dia ketika dia tengok hari tu, walaupun dengan siapa? Anak dia sendiri. Tolonglah kan, sanggup. Kalaulah anak dia yang disayang dulu boleh ganti, dia sanggup ganti, dia sanggup selamat. Punya apa? Dahsyat kan? Ni gambaran dia. Sebab tu agak-agak macam tu berani cakap lah. Tak berani. Ni balik pada surah An-Naba tadi. Surah 78 tadi, ayat 38.
Jadi la yatakallamuna illa man azina lahur rahman. Tidak ada siapa pun yang boleh berkata-kata melainkan bila Allah izinkan dia cakap. Bahkan dia akan cakap apa? Apa yang dia akan cakap? Illa sawaba. Sawab ni maknanya apa? Sawab ni semua benda yang betul. Dia tak ada dah nak cakap tipu dah. Dia akan cakap benda yang hari itu semua benda bukan lagi benda palsu dah. Cakap semua benda betul-betul lah. Walaupun dia salah pun, dia akan cakap apa yang dia salah. Jadi ini kerajaan di sisi Allah. Dan juga dalam surah 40 juga, 40 tadi, ayat yang ke tadi 16 kan. Surah bukan, surah sebelah dia, surah 41. Ayat 20. Jadi kalau kita tengok daripada ayat 19 tu, point dia kat ayat 20 lah. Tapi kita tengok daripada ayat 19. Sama, ini maksud dia hari yang awak katanya, siapa sekarang pemilik kerajaan? Yang dulu kamu boleh buat apa suka, boleh tipu sana sini. Sekarang ni Allah kata wa yauma yuhsyaru a'da'ullah, pada hari musuh Allah semuanya dihimpunkan. Ilan nar, ke dalam neraka, fahum yuzaun, dalam keadaan mereka ini semuanya diatur tempat masing-masing sesuai dengan kesalahan masing-masing. Hatta iza ma ja'uha, sampailah mereka sampai kepada pintu neraka tu, syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum, lalu apa yang bercakap? Mata dia cakap, pendengaran dia cakap, bahkan kulit dia pun bercakap. Kanu yang malu dengan apa yang mereka buat, perbuatan dosa yang mereka buat dahulunya di dunia. Lalu pemilik badan tu akan tanya dekat badan dia sendiri. Wa qalu li juludihim, berkata mereka kepada kulit mereka, lima syahidtum alaina. Syahid ni mana apa? Saksikan. Kita sebut syahid. Kalau dekat mahkamah tu, syahid ada berapa? Mahkamah ada berapa syahid? Ada dua pihak kan? Satu nama dia pendakwa. Satu nama dia pembela kan? Jadi ikutlah amalan kita. Sekarang ni kita boleh tahu tangan kita sekarang ni, satu masa nanti bila bertemu dengan tuan sebenar ni, dia akan bela kita ke akan dakwa? Mata kita sekarang ni, kita ni tuan sementara kan, bertemu dengan tuan dia yang sebenar nanti, ketika itu dia akan bela kita kan dakwa kita pada apa yang kita buat sekarang. Jadi ukuran dia kat situ lah. Jadi kalau kita buat ikut arahan tuan sebenar tu kan, perintah dia, maka kita mata akan bela kita. Kalau kita buat langgar, dia akan dakwa kita. Itulah maksud dia. Itu maksud syahid ni, dua ni. Jadi maksud dalam ayat ni, kenapa apa maksud syahid? Kenapa sekarang ni kau jadi pendakwa kami? Kami dulu jaga kamu kan, macam-macam kan, jaga mata, beli spek lah, telinga, apa lagi, macam-macam beli alat untuk bagi telinga ni puas mendengar kan. Beli apa, handphone, beli earphone lah, beli apa macam-macam. Untuk apa semua tu? Adakah akibat kita beli semua tu menyebabkan nanti satu masa telinga ni sabar dengan kita sekarang? Rupanya nanti akhir nanti dia boleh jawab, dia akan jawab habis semua. Rupanya tak suka apa yang kita buat. Jadi ini satu perkara yang sepatutnya menakutkan. Biar Allah cerita dalam Quran. Itu Quran ni adalah apa dia? Shifa'ul lima fis sudur. Qad ja'akum minallahi mau'izatun wa shifa'ul lima fis sudur. Itu dalam surah 10 ayat 57. Bolehlah ambil ayat-ayat ni, InsyaAllah mudah-mudahan dia baca balik, boleh tak tengok keadaan kesinambungan daripada apa yang Allah nak ceritakan, nak sampaikan pesan-pesan Allah pada hamba-hamba ni. Jadi syifa ni maksudnya dia nak ubat hati kita daripada keraguan terhadap akhirat ni. Tak rasa takut.
buat je, tak bimbang langsung. Jadi kerana ada rasa takut tu menyebabkan kita lepas ni akan semua ucap kita, mata kita akan berhati-hati dalam setiap pertingkah laku. Sebab itu Allah kata, ya ayuhan nas qad ja'akum mau'izatun mir rabbikum. Wahai manusia, telah datang peringatan daripada Tuhan kamu, wa shifaa'un lima fi sudur, dan ubat penawar bagi penyakit kamu ni, yang tidak yakin tentang ada yang hari-hari ni, hari akhirat ni. Wa huda wa rahmatun lil mu'minin, dan petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi itu Allah kata biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Balik surah Al-Mulk ni. Jadi dia lah maha berkuasa di atas segala sesuatu. Jadi kita tengok kat sini Allah dah tunjukkan, Allah cakap dah, dia maha berkuasa nak buat ni semua. Dan kemudian ayat yang kedua, allazi khalaqal mauta, dia lah yang mencipta kematian dan kehidupan. Jadi cipta kematian dan kehidupan, kedua-duanya adalah makhluk yang Allah ciptakan. Dia adalah satu yang bukannya benda yang tak wujud matinya, ya. Dia akan diwujudkan mati dalam rupa dekat hari akhirat ni. Kematian sekarang ni dia nampak macam abstrak, kan? Abstrak lah mati, maknanya kita mati. Tapi kematian nanti kat akhirat akan diwujudkan dalam rupa yang bukan abstrak. Rupa apa? Rupa kambing. Nabi sebut dalam hadis, kan? Ketika diwujudkan tu, dan dia akan disembelih depan ahli syurga dan disembelih depan ahli neraka. Dan ketika disembelih depan ahli syurga, apa berlaku? Ahli syurga seronok lah. Maknanya dia kekal dalam syurga, tak ada lagi dah lepas ni syurga makin letih mati, tak ada penyebab untuk mati lagi dah. Ahli neraka pula dia tengok, apa jadi? Meraung semua. Sebab apa? Habis dah, tak ada mati dah. Saya rasa sakit tak mati-mati. Sebab kematian dah tak ada dah. Jadi hari ni lah kematian ni Allah ciptakan sebagai ujian. Sebab tu lilam beluahu. Jadi ujian yang paling besar kepada manusia sebenarnya apa? Puncak ujian mati. Habis dah, final. Puncak ujian manusia adalah mati. Itulah final. Jadi sebab itu Allah ingatkan kepada benda yang menjadi puncak supaya manusia ni jaga. Dan Allah kata linabluwahum ayyukum ahsanu amalan, untuk menguji kamu siapakah yang terbaik amalannya. Sebab itu Nabi sebut al-kayyisu, tengok dalam hadis Nabi sebut kayyisu andana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Wa amila lima ba'dal maut. Al-kayyisu maknanya orang yang paling cerdik. Orang yang bijak itu ialah orang yang dana nafsahu, sentiasa. Dana ni daripada perkataan dana ni jadinya din ataupun maksud dia antaranya hutang. Jadi orang tu kadang-kadang penyebab seorang tu dia kuat kerja sebab apa? Kuat kerja, kan? Dia sungguh-sungguh ni dia akan buat apa saja dia sampai sanggup ni. Sebab apa? Kalau ada yang lebih-lebih, kalau ada hutang, betul tak? Lagilah menyebab dia ada dorongan untuk dia betul sungguh-sungguh nak dapatkan. Jadi Nabi kata orang yang bijak ni, yang patutnya dia paling fikir, paling rasa banyaknya hutang adalah akhirat. Untunglah kalau orang macam tu. Ni orang duk bimbang dunia kan, takut tak cukup sana sini, nak kena bayar sana sini, dia bimbang. Kalau dia boleh rasa kat akhirat tu untuk cari dana yang sungguh-sungguh, rasa sungguh-sungguh hutang berat, kalau tak bayar habis dia, sepatutnya dia letak kat mana rasa takut tu? Dunia ke akhirat? Akhirat lagi dahsyat. Kalau dia boleh fikirkan tu, dia orang yang bijak. Itu sepatutnya. Tapi salah silap manusia ni lebih takut kan.
masalah dunia dia. Dia tak nampak yang lebih dahsyat lagi kalau dia hutang ni adalah dalam akhirat ni. Dan jadi orang ni, sebab tu masuk dia juga hisap diri dia. Hitung macam tak cukup, banyaknya benda tak cukup yang kita kena langsaikan, banyak sangat. Adakah kita akan berhenti untuk beramal? Tak. Lagi kuat dia. Sebab Nabi kata ni orang yang bijak. Sebab tu wa amila lima ba'dal maut. Dia akan bekerja untuk siapa? Untuk kehidupan selepas mati. Dia akan kuat kerja dia untuk kehidupan selepas mati. Sebab apa? Dia nampak dan hutang, dana yang dia kena cari banyak-banyak lah. Dalam surah 58 ayat 19, nombor 8 dan 59 Okey, buka silap ayat 50, ayat 59. Ayat yang semakna dengan ayat ni juga. Perkataan hadis ni kita boleh buka tengok ayat surah 59 ayat 18 hingga 19. Ni Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur maknanya hendaklah setiap kita perhatikan apa yang kita telah nak buat, apa yang telah dipersiapkan untuk hari esok, hari itu hari kematian. Fikirkan. Sebab tu ada sahabat tabi'in, dia fikir macam ni sampai dia fikir, dia bayangkan kalau dia dapat masuk syurga, dia bayangkan dia tengah makan buah-buah tu, dia bayangkan tu, dia rasa seronok, dia rasa. Lepas tu dia bayang satu lagi, dia bayang kalau dia tengah makan buah zakum tu, dia menangis. Punya dia bayang macam tu. Itu yang orang yang berfikir apa yang dia buat. Jadi wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kemudian ayat 19, wala takunu kalladzina nasullah. Janganlah kamu menjadi orang yang mereka lupakan Allah. So itu antara perkara juga Nabi sebut aksiru zikra. Kita kena sentiasa ingat. Kematian ni perlu sentiasa diingati. Nabi kata aksiru az-zikra hadimi ataupun hadimi al-ladzat, yakni al-maut. Jadi kalau kita baca dua hadis ni, kita baca ayat ni sekali. Jadi Nabi kata apa? Tak nak lupa. Macam mana kita ni memang selalu lupa kan? Tak nak lupa. Nabi kata aksiru zikra. Banyaklah kamu untuk ingat apa dia? Sesuatu peringatan yang menyebabkan hadimil lazat, yang menyebabkan segala yang kamu rasa lazat tu tak ada nilai, hapus. Apa dia? Kematian. Seronok tadi ni, tengah seronok sangat, ingat je, sekarang tiba-tiba mati pula kan, tiba-tiba je. Cuba fikir, dia akan bantutkan terus kita punya keseronokan. Memang bagus pun. Sebab apa? Ayat ni kata apa? Wala janganlah kamu takunu kalladzina nasullah, kan? Jangan kamu jadi orang yang lupakan Allah. Dia lupa, dia mati nanti. Apa berlaku bila kita lupa, tak banyak ingat? Allah kata fa'ansahum anfusahum. Akhirnya dia lupa apa yang bakal jadi kat dia nanti. Dia lupa ini nak mati. Ulaika humul fasiqun. Maka mereka ni orang-orang yang fasik, rugi ya. Jadi kerana itulah ayat surah Al-Mulk yang kedua memula Allah tunjuk tentang, Allah cerita tentang kekuasaan dia. Kemudian Allah cerita tentang manusia ni lemah. Manusia apa, dia sampai satu tahap yang paling lemah apa? Dia akan mati. Kan? Jadi oleh itu dia kena ingat ini semua ujian. Lina beluwahum. Jadi semuanya untuk ujian supaya nak lihat siapakah daripada kalangan mereka yang ahsanu amalan. Sungguh-sungguh ni buat amal terbaik. Macam mana buat amal terbaik ni?
Jadi kalau dalam surah 68 29 ayat terakhir ya. Jadi kalau dia nampak ni dia akan jihad sungguh-sungguh. 29 ayat 69 ayat 69. Yang Allah kata apa? Walladzina jahadu fina. Siapa yang sungguh-sungguh bermujahadah. Apa maksud mujahadah? Dia korban lah. Dia jihad sungguh-sungguh untuk ikut perintah Allah. Dia korbankan segala benda yang dia seronok tadi kerana ikut perintah Allah. Apa kata? Lanahdiyannahum subulana. Kami akan buka, tunjukkan dia banyak jalan-jalan kebaikan dia boleh buat. Dia ramai orang dia dapat nikmat kan, tapi dia tak sanggup korbankan nikmat ni. Bahkan dia apa? Dia korbankan untuk hawa nafsu dia. Tapi ada guna nikmat tu untuk dia kebaikan? Tak ada. Orang kaya lagi simpan dia. Kadang-kadang orang yang sikit tak ada apa-apa, tapi tengok kerana apa? Dia ni memang dah biasa korban untuk Allah. Tengok mudah dia keluarkan. Ada duit kat tangan, kadang-kadang tak ada apa-apa pun. Dia tahu kalau dia bagi dia tak ada apa-apa, kosong. Tapi dia sanggup buat sebab apa? Sebab Allah yang bagi dia jalan-jalan kebaikan banyak kali. Ada orang semua ada, tapi Allah tak buka dia jalan kebaikan. Sebab apa? Dia tak sanggup tahan diri dia, kan, untuk bertakwa kepada Allah. Tapi dia laburkan untuk hawa nafsu dia. Cuba tengok surah 79. Allah kata, Allah tegur ni, ayat yang ke akhir-akhir juga. Wa amman tara. Ayat apa? Fa amman tara. Ayat 37. Surah 79 An-Nazi'at ayat 37 sampai kepada 41. Jumpa 584. Ini orang yang tak mahu bersihkan diri dia. Sebab dalam surah yang lain, kalau kita tengok dalam surah Asy-Syam, Allah kata fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, kan? Allah memberi ilham kepada manusia ni jalan untuk buat keburukan dan juga jalan takwa, kan? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man. Yang berjaya hanyalah orang yang zakah, yang sanggup bersihkan jiwa dia dengan apa? Korbankan dia ni untuk Allah, sedekah antaranya. Kan? Waqad khaba man dassaha. Rugi orang yang suka kotori. Apa dia? Semua dia buat, apa yang dia nak semua dia nak ambil. Dan dalam ayat ni, itulah orang yang tara. Fa amma man tara. Maka ada pun orang yang tara, hidup dia memang berlebihan je. Wa atharul hayatud dunya. Dan dia sangat terkesan dengan dunia dia. Apa yang dengan dia sangat memberi kesan kat dia. Akhirat tak ada. Cerita di dunia ni semua dia berkesan sungguh. Tapi bila bab akhirat ni, dia rasa macam tak ada nilai. Dia tak ada kesan apa-apa. Cerita Quran ni, nak suruh belajar Quran, dia tak rasa. Tapi bila cakap ada iklan ni, motivasi nak business best ni, mantap, segera dia pergi walaupun bayar mahal. Nampak tak? Ni orang yang tara ni. Wa azarul hayat, tak ada, dunia dah mencengkam dia dah, terkesan dekat dia dah. Memberi kesan besar kat dia. Sikit je, petik sikit, dia tak boleh. Nampak orang lebih sikit pun dia rasa, tercabar. Tapi tengok bila orang banyak sedekah buat untuk akhirat, dia rasa macam tak apalah, kau pergi dulu lah. Tak ada kesan apa-apa kat dia. Tak menjadi satu dorongan untuk dia supaya lebih lagi bab ni. Sebab apa? Dia tak rasa pun ni. Dia tak takut. Dia orang yang tak bijak. Maka kemudian apa? Fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka tempat dia adalah jahim. Sedangkan tengok ulangan yang seterusnya ayat 40. Wa amma man khafa maqama rabbih. Adapun orang yang dia takut dengan apa? Maqam Tuhan dia, ketinggian Allah ni. Sebab Allah cerita dah, siapakah kerajaan, pemilik kerajaan? Allah. Dia kenal pencipta dia, apa berlaku, dia buat apa? Orang yang kenal Tuhan ni sebenarnya hidup dia penuh dengan kebebasan ke penuh dengan
ketakwaan. Dijaga. Dia apa-apa pun dia akan fikir banyak-banyak. Sebab apa? Dia fikir takut akibat kat sana nanti. Betul tak? Dia tak akan buat suka-suka hati dia. Dia akan banyak fikir. Sebab tu Allah kata ni, apa dia buat? Wa nahan nafsa anil hawa. Dia sentiasa tahan untuk apa? Ikut hawa nafsu dia, sesuatu perkara. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka sesungguhnya orang macam ni syurgalah tempatnya. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Jadi itulah maksud mujahadah kat sini. Berjihad lawan apa? Nafsu kita sebenarnya yang paling besar. Lebih susah daripada nak berperang dengan musuh. Musuh ni nampak kita benci dia, memang nak bunuh niat kan. Yang ni musuh juga, tapi kita sayang kan. Senang ikut lah. Musuh dalam ni suruh buat jahat, tapi sayang. Selalunya musuh kat sini yang paling kalah. Sebab tu surah terakhir dalam Quran, setelah Quran ni turun semua, surah last surah apa? Surah apa? Last sekali, surah 114. Qul a'udzu birabbin nas. Berlindung dengan apa tu? Yang kat luar ke yang kat dalam? Kat dalam, was-was dalam. Ini jauh lebih bahaya daripada rupanya kat luar ni. Sebab apa? Inilah yang menyebabkan kita memilih fujur ke takwa. Dekat sini, akhirnya kat sini. Kita kadang salahkan luar kan. Oh ni jahat ni. Sebenarnya orang ni buat jahat, sebenarnya dia boleh pilih tak untuk tak buat. Boleh sebenarnya dalam diri dia sendiri lah. Baik. Kemudian jadi ni ayat yang pertama, kedua kan. Dalam habis. Teruskan lagi. Baik, kalau tengok surah, balik pada surah Al-Mulk, ayat yang ketiga. Setelah itu Allah cerita tentang langit. Allazi khalaqas sab'a samawati tibaqa. Allah yang menciptakan langit 7 lapis, bertingkat-tingkat. Jadi sebenarnya langit dan bumi juga 7 lapis yang sama. Sebagaimana ada dalam surah 65. Surah 65 At-Talaq, ayat last tu, ayat bahagian yang ke 12, ayat 12 Allahul ladzi khalaqas sab'a samawati wa minal ardi mislahun. Langit juga 7 sebenarnya, cuma tak sebut kan sab'a. Allah kata mislahun, maknanya langit 7 juga. Apa beza? Beza dia adalah bumi ni 7 lapis dia bukan macam langit. Dia tak ada rongga kat tengah. Faham? Dia ada ruang di antara tu. Jarak antara langit dengan langit dalam hadis Nabi sebab apa? 500 tahun. Maknanya di tengah tu, di antara langit pertama dan kedua pun ada banyak makhluk. Di seterusnya pun sama juga, ada banyak dan sangat penuh. Satu Nabi kata dalam hadis juga, malaikat yang kat langit ni apa? Tidak ada satu pun jarak 4 jari kamu ni malaikat ada malaikat. Dan 4 jari kita ni malaikat penuh di langit tu. Jadi itu beza dia. Langit ni 7 lapisan dia apa? Tebal. Dan ada makhluknya sekian banyak. Sedangkan bumi 7 lapis juga apa? Rapat. Bukan bertingkat-tingkat yang macam di langit tu. Kemudian ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Tidaklah kau melihat pada penciptaan Ar-Rahman ini daripada tafawut. Tafawut ni tak seimbang. Makna dia macam tu. Maksudnya kita rasa macam tak sesuai pula. Patutnya ni bumbung ni tak sesuai macam ni kan. Kalau kata bangunan ni, ada orang dia suka, ada orang tak suka. Tapi tak, langit ni semua orang mesti setuju. Tengok langit, ada tak kata tak kena ni macam ni katanya buat bentuk lain ni tak kena. Tak ada. Tak ada, tak seimbang, semuanya kena. Semuanya sempurna. Kemudian farji'il basara hal tara min futur. Kemudian lihat kembali, ulang-ulang kembali melihat dengan pandangan mata. Ada tak sebarang? Futur ni maknanya syukuk, iaitu keretakan. Ada tak yang runtuh ke retak langit? Sumarji'il basara karratain. Kemudian ayat yang keempat, kembali lihat balik. Jadi basara karratain ni bukan 2 kali. Maksudnya ulang-ulang. Ada ulang-ulang tengok. Jadi ini merupakan satu perintah Allah untuk lihat langit.
Ni satu perintah Allah untuk lihat langit. Senang je ibadah kita ni. Kan ni pagi keluar besok lihat langit, tapi jangan tengok je, kena baca apa? Baca surah 3 ayat 190 tu. Inna fi khalqis samawati wal 10 ayat. Nabi bila bangun malam pagi dia akan baca ayat tu awal pagi, dan dia keluar dengan tengok kan langit semua sambil ucap kan apa dia, doa dia, Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Dalam ayat tu, subhanaka faqina azabannar. Ya Allah, tidak kau ciptakan semua sia-sia. Jadi ni awal pagi dah cakap tu dah. Jadi lepas tu apa? Pastilah baik kerja harian kita. Tu antara juga sunnah kita tengok. Selalunya orang ni yang dunia ni tengok bawah je kan. Kerja dia pagi tengok, kadang-kadang subuh pun tak solat. Sanggup keluar awal tapi dia boleh. Ada orang dia sanggup panjat gunung kan. Kadang-kadang ada orang sanggup naik basikal dengan yang mahal-mahal tu, pergi tu. Tapi tujuannya bukannya untuk apa? Untuk ni. Sebab tu kita ubah balik. Kenapa kita suka dia pergi di bukit ke kan? Sebenarnya semua yang dalam Quran ni dia cakap dah. Jadikan semua yang kita buat ni jadi ibadah kepada Allah. Bukan sekadar nak ikut hawa nafsu, pergi cuti-cuti tu sebenarnya nak enjoy je. Tak ada nilai apa-apa di sisi Allah. Tak jadi ibadah. Jadi ulang tengok Allah kata. Kemudian ayat yang ke 5, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya, dan benar-benar kami telah hiaskan langit dunia bimasabih. Jadi apa fungsi langit? Jadi fungsi langit ni ada 3. Jelas Jadi fungsi langit ayat 5 sampai sini tertutup kan. Ada 3 saja. Pertama, perhiasan. Dalam ayat ni perhiasan. Keterangan dia juga dalam ayat lain, surah 15 ayat 16. Dan ada juga dalam surah 37 ayat 6. Walaqad ja'alna fis samai burujan wa zayyanaha lin-nazirin. Kami menghiaskan langit ni dengan bintang-bintang dan kami hiaskannya untuk orang-orang melihat langit. Ini pertama, perhiasan. Yang 2 ayat ni boleh ambil. Yang kedua, perejam syaitan. Benteng yang mana syaitan tak boleh lepas. Dia ada barrier kat situ dan akan direjam dengan syihab. Syihab ni bukan bintang. Syihab ni percikan bintang je. Kalau bintang habislah. Api, kalau kita main bunga api tu kan ada dia punya percik-percik, itu je lempar yang boleh menyebabkan mati. Para jin yang naik ambil tahu berita langit. Ini dalam surah sama juga. Ni ayat ni 15-16. Kita ambil 15-17 37 ayat 7. Senang ingat. Okey. Dan kemudian fungsi yang ketiga, petunjuk jalan dunia ni. Tunjuk jalan. Ini fungsi dia. Manfaat untuk makhluk di muka bumi ni, itu manusia. Dalam surah 6 ayat 96. Buka yang ni satu sebelum kita akhiri. Buka yang ni. Surah 6 ayat 96. Dan satu lagi surah 16 ayat 16. Ni pendek ya. Tapi saya nak tengok surah 6 ayat 96 tu. Saya bagi maklumat je lah. Tak sempat kalau bincang panjang-panjang, terhad masjid. Okey, wa huwal ladzi ja'ala lakumul nujum. Ja'ala lakumun nujuma kan. Dialah yang menjadikan kamu ni bintang-bintang yang ada dekat langit. Jadi kita tengok ni langit ni ada perhiasan apa dia? Bintang. Rupanya bukan saja-saja. Fungsi dia pertama apa? Rejam syaitan. Kedua, petunjuk jalan kepada manusia. Tengok lagi, litah tadu biha, supaya kamu dapat petunjuk dengannya. 97 kan? Oh, 97. Litah tadu biha, supaya kamu, maksudnya apa ni? Mendapat petunjuk. Manusia kena kaji ya. Dan memang pun kan, bintang ni menjadi satu
isyarat utama kan, kalau kat laut, kat hutan. Fi zulumatil barri wal bahr, dan petunjuk dia bila waktu cerah tak ada, waktu malam. Jadi orang sangka gelap tak ada sesat kan. Rupanya lagi gelap lagi nampak bintang, lagi dapat petunjuk kan waktu malam. Dan qad fassalnal ayati liqaumi ya'lamun, dan kami telah menjelaskan ayat-ayat bagi kaum yang mereka ni mau belajar. Jadi orang yang belajar dia tahu macam mana tengok. Sepatutnya bila orang tu dia ada ilmu, lagi mendekatkan dia dengan Tuhan. Sebab dia tahu orang lain tak tahu. Sebab tu Allah kata, kami dah jelaskan dah, tapi apa? Ramai juga tak dapat petunjuk. Jadi inilah 3 fungsi langit dan bintang. Selain daripada ini, maknanya ada masalah. Kenapa Nabi sebut dan juga para mufassir pun sebut, Qatadah pun sebut, bintang hanya ni 3, jangan dakwa ada lain. Sebab ada pendakwa 4. Ada orang dakwa lagi kan. Sebab tu kita ilmu yang sah kita nak ambil tahu astronomi je. Astrologi betul tak? Salah. Itu tilik bintang lah. Taurus, Sagittarius, lagi apa lagi kan, kita banyak tilik-tilik bintang ini, yang ni tandanya akan berlaku sekian-sekian, bukan. Itu bukan. Dia nak tunjuk jalan lain, tak sama. Jadi selain daripada itu dah di luar daripada syariat yang dibenarkan, tak ada. Sebab itu dia boleh jadi hampir akhirnya dia boleh pergi sampai syirik yang khafi, tersembunyi. Siapa percaya bintang dia tu kan, contohnya dia ni bintang ni akan berlaku, dia ni sikap dia mesti macam ni, nasib dia macam ni, itu termasuk syirik yang kecil-kecil tu. Kena elakkan. Dulu-dulu biasa tak benda tu. Jadi benda itulah. Jadi sampai sini dulu untuk hari ni, ayat 5 InsyaAllah kita berhenti sampai ni. Ya. Waktu pagi tu yang doa yang kita suruh tengok ni doa tu. Itu dalam surah 3 ayat 191. Surah 3. 191. Di situ ada doa, lepas tu ada doa yang panjang. Boleh baca 1 sampai 190 apa? Dia ayat dia kalau nak baca 3 190 sampai 200. Amalkan macam ni. Waktu tahajud bangun-bangun baca ni. Sampai subuh lah terus. Tak payah tidur lah. Baca ni, lepas tu buatlah tahajud ke apa ke, nak zikir apa-apa ke. Ni. Sunnah Nabi baca. Ya, surah 3 190 tu. Inna fi khalqis sama kan ayat dia. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab kan. Alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis sama. Nampak? Sambil baca tu jangan baca je. Baca tak, wa yatafakkur, nampak? Fikir tentang ciptaan Allah yang bila bangun pagi, alhamdulillah nikmat mata kita dapat buka, dapat lihat alam ni. Pagi-pagi lagi dah baca untuk syukur dah. Berfikir dah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Kemudian dia doa apa? Orang yang fikir ni semua lahirkan doa, Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, tidak engkau jadikan ini semua batil. Subhanaka, maha suci engkau, faqina azabannar. Tengok, dia tu nampak akhirat. Dia tengok dunia tapi dia nampak akhirat. Itu bezanya orang yang beriman. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.